Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masuk bab ma jaa fi sifati saif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-14 daripada buku ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi, yang mana bab mendatangkan tentang sifat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam buku ini dia tulis pedang, tapi sebenarnya bukan menceritakan tentang pedang Nabi, tetapi akan sifat pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada 4 hadis di dalam buku ini dan kita akan membacakan kesemua hadis insya-Allah, dan kemudian saya akan perincikan. Daripada hadis yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah." Maksudnya hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Hadis ini sahih daripada Imam Abu Daud dan At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Hadis yang seterusnya, yang kedua, daripada Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah." Maksudnya lebih kurang sama seperti hadis yang pertama tadi. Hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Hadis ini juga daripada Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dan bertaraf sahih. Jadi apa yang Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala berkata, Imam Al-Bajuri juga ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang sekarang saya baca adalah kitab Syama'il Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi. Imam Al-Bajuri banyak juga di dalam kitab Syama'il Muhammadiyahnya mengatakan bahawa apa pedang yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah pedang Nabi SAW yang kita semua kenali. Yang paling dikenali adalah Zulfiqar ataupun Zulfaqar. Dan hulu pedang tersebut diperbuat daripada perak. Hulu ni kat mana tuan-tuan? Hulu ni tempat pemegang. Tempat pemegang, bukan bahagian ujung. Tempat pemegang itu daripada fiddah ataupun perak. Dan ada 2 hadis yang berkaitan. Hadis yang seterusnya ataupun hadis yang ketiga ini daripada Hud radhiyallahu anhu menyampaikan cerita daripada datuknya. Datuknya ini ulama berbeza pendapat. Ada yang kata datuk dia ni nama Maziyada, ada kata Mazbudah dan sebagainya. Apa-apa pun hadis itu berbunyi, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fath wa ala sayfihi dhahab wa fiddah. Qala Talib fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atu sayf fiddah. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari penaklukan kota itu, dan pada pedang baginda ada emas dan perak. Talib bin Hujair bertanya mengenai perak yang ada pada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hud menjawab, hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperbuat daripada perak. Dan hadis ini direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Apa-apa pun taraf hadis ini adalah lemah, iaitu dhaif. Kerana dikatakan lagi oleh Imam Al-Bajuri, hadis ini dhaif lagi tertolak lagi dhaif, tak boleh diterima pakai kerana tidak boleh orang lelaki menggunakan sesuatu daripada emas, yang seperti yang kita faham. Jadi Nabi SAW ketika itu di dalam hadis ini mengatakan bahawa Nabi ada pedang yang mana hulu pedang itu berwarna perak dan emas. Jadi kita tak boleh guna pakai pada hari ini bahawa jadi emas bolehlah orang lelaki guna. Tidak. Dan hadis ini juga tarafnya adalah dhaif, lemah lagi rejected, lagi tertolak. Hadis yang seterusnya, hadis yang keempat dan hadis yang terakhir daripada Ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata, "Sana'ta sayfi ala sayf Samurah ibn Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan." Maksudnya, aku membuat pedangku sama bentuk dengan pedang Samurah bin Jundub. Siapa aku ini? Itulah Ibnu Sirin. Samurah mengaku dia membuat pedangnya sama bentuk dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Rasulullah itu pula sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Hadis ini direkodkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini gharib, dan taraf hadis ini juga bertaraf dhaif, iaitu lemah. Jadi apa yang kita boleh faham? Satu hari Ibnu Sirin dia kata, dia buat pedang dia sama bentuk dengan pedang seorang sahabat lagi, iaitu Samurah bin Jundub.
Dan Samurah ni pula dia mengaku dan dia yakin bahawa dia buat pedang itu sama bentuk dengan pedang Nabi SAW. Jadi nampaknya dekat situ Ibnu Sirin buat pedang macam Samurah, Samurah buat pedang macam Nabi. Jadi tiga-tiga ini sama bentuk dengan pedang Nabi SAW. Dan pedang Rasulullah itu pula sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Bani Hanifah ni dia satu kaum yang mana ketika itu dia orang ini terkenal dengan pembuatan pedang yang terbaik pada masa itu. Jadi Nabi sama bentuk dengan pedang Bani Hanifah. Hadis ini bertaraf daif, dilaporkan oleh Muhammad bin Syuja' dan daripada Imam At-Tirmizi sendiri mengatakan bahawa hadis ini adalah gharib. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kita akan terus sambung kepada bab yang ke-15, iaitu bab majaa fi dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang mana mendatangkan tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam buku Syama'il Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi ini hanya ada 2 hadis dan ulama berbeza pendapat tentang tajuk yang diberikan. Ada yang mengatakan tentang tajuk baju besi Rasulullah dan ada yang menyatakan tentang cara Nabi pakai baju besi ataupun cara Nabi pakai baju perang, bukannya baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun, kita akan teruskan dengan hadis yang pertama daripada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, kana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud dir'an fanahada ila as-sakhrah falam yastati' fa'aq'ada Talhah tahtahu Talhah fasa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala as-sakhrah. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Maksudnya di sini, semasa perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 baju besi. Baginda mahu memanjat sebuah batu besar bagi mengamati peperangan, namun tidak mampu melakukannya. Lalu baginda mendudukkan Talhah di bawah dan memijak belakangnya ataupun bahunya. Dengan itu baginda berjaya memanjat batu besar itu dan berdiri di atasnya. Kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aujaba Talhah. Talhah confirm masuk syurga. Hadis ini direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan apa yang kita boleh faham daripada hadis ini, waktu perang Uhud, Rasulullah dia pakai 2 baju besi. Apa yang kita nampak itu, tuan-tuan? Maksudnya, kita dalam kehidupan sekarang ni, ataupun bila kita nak pergi ke peperangan, kita kena ada perlindungan, protection. Nabi SAW sendiri orang yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah SWT, Nabi tetap memakai perlindungan. Kalau nak kata kita hari ni, aku nak berserah kepada Allah, aku tak mau pakai apa-apa. Apa kata Imam Busiri dalam satu syair, dia kata, Imam Al-Busiri, dia kata dalam satu syair, orang yang meletakkan harapan semuanya kepada Allah SWT, dia tidak memerlukan yang lain selain daripada Allah SWT. Tapi Nabi sendiri memakai baju perang ketika perang, dan ini menunjukkan bahawa kita kalau nak perang esok, dalam kehidupan kita kena ada perlindungan. Memang kita mengharapkan semuanya kepada Allah, tapi Allah suruh kita ada asbab untuk sesuatu perkara. Jadi, kemudian baginda SAW nak panjat sebuah batu besar. Bila nak panjat, di dalam hadis ini maksudnya bagi mengamati peperangan. Nabi nak tengok perang Uhud waktu itu. Ada juga ulama kata ketika itu Nabi nak panjat tu, nak tunjuk dekat orang ramai bahawa aku masih hidup. Rasulullah ni masih hidup, nak tunjuk dekat orang ramai. Sebab ketika itu dah jadi macam-macam propaganda lah lebih kurang bahawa Rasulullah ni dah mati. Jadi nak tunjuk kata Rasulullah masih hidup, Rasulullah nak panjat sebuah batu besar. Bila nak panjat, Rasulullah tak mampu. Dekat sini, bila kita sebut tak mampu melakukannya, ada beberapa sebab ulama bagi. Salah satu sebab, baju besi yang Rasulullah pakai. Baju besi ini, ulama menukilkan bahawa Nabi pakai 2 lapis 18 kg. Cuba bayangkan dengan susuk tubuh Nabi, dengan umur Nabi pakai 18 kg, boleh jadi kemampuan Nabi waktu itu terbatas dan Nabi tak boleh nak panjat batu besar itu. Jadi Nabi memerlukan bantuan Talhah. Yang kedua, kerana waktu itu Nabi tak berapa nampak. Di muka Nabi ni penuh dengan darah, peperangan Uhud. Jadi bila tak nampak, Nabi memerlukan pertolongan Talhah. Yang kedua. Yang ketiga, kerana saja-saja. Banyak hadis-hadis yang lain kalau kita tengok, Nabi SAW, walaupun Nabi ni, kita kenal Nabi ni seorang yang walaupun dia sakit, dia lebih kuat daripada orang lain. Walaupun dia tak makan beberapa hari, dia lebih kuat daripada orang lain. Nabi seorang yang tenaga dia unmatched, kita tak boleh lawan. Jadi apatah lagi setakat nak panjat batu besar. Ini nak maksudnya Nabi bermanja-manja dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti mana ada satu kisah,
Satu hari Nabi panggil Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, mai sini. Mai sini, duduk dekat Kaabah. Nabi suruh dia duduk. Bila dia duduk, Nabi panjat belakang dia. Bila panjat, Nabi suruh Ali berdiri. Wahai Ali, hang berdiri. Nabi suruh Ali berdiri. Ali nak berdiri tak larat sebab Nabi berat. Jadi Nabi katakan Ali, Nabi duduk. Nabi duduk, Nabi katakan Ali, selain ni hang panjat belakang aku pula. Panjat belakang Nabi dan Nabi pula berdiri, dan ketika itu ada kisah dia, Nabi suruh Sayyidina Ali ambil satu berhala di atas Kaabah, iaitu berhala Hubal yang paling besar ketika itu dan untuk penduduk Yahudi, penduduk Quraisy ketika itu, berhala Hubal, dan buang dan sebagainya. Jadi maksudnya kat situ bukan tidak mampu, tapi Nabi saja nak bagi berkat kepada para sahabat, nak bermanja-manja dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga dengan kisah Talha. Bukan Nabi tak mampu panjat batu itu, tapi Nabi nak bermanja-manja dengan para sahabat, dan itu antara poin yang ketiga. Ulama berkata. Lalu baginda mendudukkan Talha dan pijak belakang Talha. Lagi Rasulullah pun bolehlah panjat batu itu dan berdiri di atasnya. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW berkata, aujaba Talha. Talha confirm masuk syurga. Nah, jadi di situ kita nampaklah Nabi nak memanja dengan para sahabat, Nabi nak beri keberkatan kepada para sahabat. Dan Talha, kita semua tahu Talha ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang 10 orang yang dijanjikan syurga. Jadi Talha ini memang confirm masuk syurga, tuan-tuan. Dan para ulama juga mengatakan dalam hadis ini, ingin saya nak kongsikan bahawa di dalam hadis ini, dua lapis baju Nabi SAW ini adalah baju Zatul Fudul dan Fiddah. Nabi, seperti yang diterangkan di sini, Nabi ada 7 baju besi. Satu Zatul Fudul, Zatul Wishah, Zatul Hawashi, Fiddah, Sughdiyah, Al-Batra dengan Kharnak ataupun Khirnik. Nabi ada 7 baju besi ataupun baju perang, dan ketika peperang Uhud ini Nabi pakai 2 baju besi, iaitu Zatul Fudul dan Fiddah, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Hadis yang kedua ataupun hadis yang terakhir daripada kitab ini, daripada As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu melaporkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhud dir'an qad zahara bainahuma. Semasa perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 lapis baju besi. Hadis ini juga bertaraf sahih daripada Sa'id bin Yazid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kecil, dan dia jadi haji pada haji wada', haji yang dilakukan bersama Nabi SAW ketika umurnya masih 7 tahun. Inilah Sa'id bin Yazid. Dan seperti saya katakan tadi, tuan-tuan, Nabi SAW ada baju besi. Bila Nabi ada baju besi, Nabi menggunakan baju besi, ataupun kita senang faham, baju perang untuk peperangan. Dan pada ketika itu umur Nabi melangkaui umur 50-an. Dan baju besi Nabi bukanlah baju besi yang ringan, tapi baju besi yang berat, 18 kilo ada ulama kata. Ada orang kata 25 kilo. Baju-baju besi Nabi yang Nabi pakai. Bagaimana Nabi berperang pada waktu itu bersama para sahabat. Bagaimana Nabi berperang waktu itu melawan puak-puak kafir musyrikin Quraisy. Bagaimana ketika itu Nabi melakukan semua ini semata-mata untuk mengajak orang lain mendefend Islam. Bagaimana ketika itu, yang mana kita tak rasa pada hari ini bagaimana Islam datang pada diri kita. Jadi banyak-banyakkan kita bersyukur, banyak-banyakkan kita selawat ke atas Nabi SAW. Setiap kali dengar SAW, tuan-tuan yang menonton ini ucap balik SAW. Allah kata, man salla alayya wahidan, Nabi kata sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang selawat kat aku sekali, Allah akan selawat kat dia 10 kali. Jadi banyak-banyakkan kita selawat ke atas Nabi SAW. Moga kita memperoleh syafaat daripada Nabi SAW, dan moga kita mendapat kefahaman di dalam agama ini. InsyaAllah, selepas ini kita akan sambung bab yang ke-16, iaitu bab topi besi Rasulullah SAW. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang selama ini menonton. Yang baru menonton, sila like dan subscribe, komen di bawah atas sebarang teguran ataupun sebarang idea. Moga-moga kita semua sentiasa semangat di dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.